kepada al-fawaid at-tarbawiyah dan fawaid al-ilmiyah. Yang pertama, faedah yang pertama kita bagi pada ayat 21 surah Ghafir. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Allah SWT ajar dalam ayat ini supaya kita berjalan, mengembara, mengambil iktibar dan pengajaran. Maka di sini kata di para ulama, annal aqila man i'tabara bighairihi. Orang aqil, orang yang berakal, iaitu orang yang mengambil pengajaran daripada kebinasan orang lain. Binasa, kita belajar, jangan buat benda yang sama. Jangan ikut jejak langkah mereka, kita akan binasa nanti. Itu baik. Fa innal ladzina madaw minal kufar, kerana kafir hak binasa tu lebih kuat daripada puak kafir. Wa aqwa atharan, dan lebih kuat dia punya kesan peninggalan tu lebih besar. Maka kita kena belajar tengok. Tapi besar ke mereka tak mampu untuk nak menyelamatkan diri. Itu poin yang kedua dalam ayat ini. Kita juga diminta supaya berjalan tengok tempat-tempat orang yang binasa. Untuk apa? Ala sabilil ibrah, mengambil pengajaran dan iktibar. Tetapi kalau berjalan suka-suka je, pergi nak selfie, ambil gambar saja, maka itu dilarang. Itu dilarang. Macam hari ni lah, kita mengembara pergi ke kaum Samud. Banyak travel kita ni buat package melawat kaum Samud. Madain Soleh nama dia. Nak bawa orang pergi boleh, tapi kena bagi tunjuk ajar. Motivasi dulu, pengajaran dulu. Tempat kita gini tempat bukan suka-suka, tempat menangis. Sebab tempat kaum yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bimbangnya takut pihak-pihak travel ni bawa gitu ya. Tak ada pengajaran, tak ada ibrah. Orang-orang masyarakat pun tak faham apa, pergi suka-suka, mengembara daripada Madinah 400 km. Tinggal masjid Nabi yang besar, pahala dia solat di situ, semata-mata nak pergi ke kaum Samud. Balik tak dapat apa lah. Nak bawa, bagi penerangan yang jelas, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang. Nabi kata la tadkhulu ala haula'il qaumil mu'azzabin. Bila kita nak lalu kaum Samud ni, Nabi nak pergi ke Syam. Nabi kata, mu jangan masuk pergi tempat kaum yang telah diazab. Illa antakunu bakin, kecuali kamu menangis. Fa illam takunu bakina fala tadkhulu alaihim. Kalau kamu tak boleh nangis, jangan masuk. An yusibakum mislu ma asabahum. Aku bimbang takut kamu dibinasakan sebagaimana Allah Ta'ala binasakan mereka. Hadis ini rawahul Bukhari. Jadi kita kena faham. Kita akan belajar ilmu nak pergi melawat tempat-tempat yang macam ni. Banyak lagi lah tempat-tempat kena binasa tu. Laut Mati. Laut Mati tu tempat kaum Lut, Korun di Mesir tu. Dia kena belajar. Nak kita tengok, biarlah dengan ada kepahaman dan penjelasan yang baik. Yang kedua, kita pergi kepada faedah yang kedua. Qaulu ta'ala wa atharam fil ardi. Wa atharam fil ardi, Allah kata apa? Mereka telah meninggalkan kesan-kesan pembangunan di muka bumi yang besar. Nabbaha ala atharihim. Allah Ta'ala peringatkan di atas dunia ni banyak kesan-kesan sejarah yang kamu boleh tengok, kamu boleh tonton, kamu boleh mengambil pengajaran. Li'anna atharuhum lam yandaris. Sebahagian daripada tanda-tanda ini tidak hilang. Yang tak hilangnya itulah kaum Samud itu. Dia panggil puak-puak Nebatiun. Ada di Madain Soleh,
Dan teknologi yang sama ada di Petra di Jordan, ada Petra. Jadi ana pergi melawat dulu, yang Petra tu tahun 93. Yang Jordan, yang di Madinah ni banyak kali lah perginya, moga kita duduk Madinah juga. Ya. Sekali ana waktu belajar dulu saya masuk dengan kereta sendiri. Nak masuk tu kita tanda meter, kilometer jarak. Kita pusing bandar dia tu, pusing tengok kawasan dia, jalan dalam tu lah lebih kurang dalam 13 kilometer kan. Dia punya jarak daripada kota ni pusing sana-sana. Bukan 13 kilometer panjang gini dah. Mana kita pusing dalam tu. Luas jugalah kawasan dia. Allahu Akbar. Dan maknanya masih ada lagi peninggalan-peninggalan mereka lam yandaris, yang tidak hilang, tidak lapuk di telan zaman, tidak, masih ada. Wa qad madha 'alaiha ulufun minas sinin, telah berlalu berapa ribu tahun kan? Tapi Allah nak tunjuk supaya mu tengok, kamu belajar, kamu teliti, bukan suka-suka saja. Dan ada pula yang mutaakhir ni pula fatan tamis, kesan dia tidak ada dah, hilang cepat gitu ya ada. Wallahu alam. Macam kesan-kesan di Madinah tu, ada benda yang Allah Taala kekalkan dia supaya kita belajar. Contohnya kubu kota milik Yahudi di Khaybar kekal. Kota rumah istana Ka'ab bin Ashraf di Buthan di atas pada Masjid Quba masih kekal. Jadi ada tempat-tempat yang daris hilang. Cuma ada orang marah, dia kata kenapa kerajaan kekalkan kota Yahudi, tapi dia buang tempat-tempat yang sahabat-sahabat ni, kenapa dia buang? Ana duk mikir betul juga ni, patut tinggal je lah. Kota Yahudi patut dibuang. Rupa-rupanya ada rahsia, ada hikmah. Orang tak pergi kota Yahudi duk gosok-gosok, ambil tabaruk, dia panggil, duk ambil berkat, tak ada. Dia ambil gambar, ambil pengajaran. Tapi kalau kata ni tempat Nabi lah, ini tempat sahabat, habisnya pakat pergi gosok. Walaupun benda tu dah tak ada dah. Waktu Nabi pergi ke tempat tu, tak ada masjid, tak ada surau, tak ada apa. Ada pokok kurma gitu ya. Tapi bila dibuat bangunan, oh ni tempat Nabi solat ni, dia gosok ke bangunan tu. Itu yang jadi sebab. Jadi pihak kerajaan pemerintah tengok suasana yang tidak begitu harmoni, dibuang. Boleh jadi wallahu alam lah, itu anak yang fikir. Bila Jumaah ni asak, kenapa biarkan tempat Yahudi? Kata betul juga fikir ni. Tapi bila kita fikir sekali lagi, tempat Yahudi ni orang tak pergi gosok. Ya awak tu gosoknya tempat-tempat ni, dia panggil ambil berkat tu. Selesai masalah. Alhamdulillah. Yang ketiga, kanuhum asyadda minhum, walaupun mereka tu kuat, walaupun mereka gagah perkasa, tetapi bila dia lawan Allah, bila lawan jadi apa jadi? Fa akhazahumullah bizunubihim, Allah Taala ambil dengan sebab dosa mereka. Jadi walaupun kuat, gagah, wa ma kana lahum minallahi min waq, mereka tak boleh nak buat benteng, tembok, dinding untuk menyelamatkan diri mereka daripada azab Allah, tak ada. Jadi kita hari ni pun tak usah tanya kuat lah. Kita rasa kita kuat dah, teknologi tu, tapi sekali mari banjir, sekali mari tsunami, sekali mari gempa bumi, berubah landscape atas bumi ni, berubah. Itu kita kata kena ambil hati-hati semua belaka. Allahu akbar. Wa ma kana lahum minallahi waq. Ada lagi ayat lain Tuhan kata, wa idza aradallahu biqaumin su' fala maradda lahu. Bila Allah Ta'ala nak binasakan mana-mana kaum, maka tidak ada siapa yang boleh menyekatnya. Baik, kita berpindah kepada yang keempat. Tanda pelajar. Yang keempat, zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Bila binasa ni, tengok ayat 22, kebinasaan mereka demikian kerana bila Rasul datang, mereka engkar. Ayat ini mengisbatu adlillah, nak mengisbatkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tak ambil tindakan tanpa dosa.
berdosa baru akan ambil tindakan. Dosa dianya lawan Nabi, dosa dianya lawan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka tulis ayat ini supaya kita tidak terlalu waktu nak catat. Ulama tadabbur kata apa? Ayat ini isbat adlillahi azza wa jalla, nak menyatakan, nak mensabitkan adilnya Allah azza wa jalla itu. Dia tak ambil tindakan kecuali ke atas orang yang berdosa, orang yang engkar, orang yang tak dengar kata. Tanpa dosa tidak. Jadi dosa dianya bila mari Rasul, dia tak ikut apa? Dia tidak ikut ajaran. Baiklah, kita pergi kepada yang kelima. Masih lagi ayat yang sama. Zalika bi annahum kanat ta'tiyum rusul bil bayyinati fakafaru fa akhadhahumullah. Ayat yang sama lagi. Mereka kafir, Allah Taala ambil tindakan. Tadi kita kata isbat keadilan Allah, yakni isbatul asbab. Tulis ke Arab, isbatul asbab. Nak mensabitkan setiap benda tu ada sebab. Wa anna Allah Taala rabatal musabbabat bi asbab. Setiap benda tu ada sebab. Kata orang nak masak nasi nak masak kena ada api. Begitulah ibarat katanya. Ini menunjukkan kepada hikmah Allah Ta'ala itu penuh dengan hikmat. Allah Ta'ala lam yaf'al syai'an abathan. Allah Ta'ala tak buat satu benda dengan sia-sia, tak ada faedah, tidak. Wala limujarradil masyiah. Bukan semata-mata kehendak Allah Ta'ala. Dia nak buat, kun payakun. Tak ada hikmat, tak ada, lah. Ada hikmat. Jadi kita ini, bagi kita pengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata semua benda dengan sebab, berlawanan dengan puak-puak Jabariyah. Geng-geng Jabariyah, dia kata tak ada apa, Tuhan buat suka-suka dia ya, dia nak buat, kemudian kita semua ni robot yang tidak ada apa-apa. Lah, kita berpegang dengan mazhab Ahlussunnah bahawa semua yang Allah Ta'ala buat itu ada hikmah yang sangat besar, wal hikmatu allati yasha'ullah syara'a. Hikmah yang Allah Ta'ala buat ini kembali kepada kesempurnaan ilmu Allah untuk kemaslahatan manusia, makhluk dia. Maka Allah buat selalu benda dengan hikmah. Jadi para pelajar sekalian, untuk mencari hikmah, tulis, untuk mencari hikmah, pengajaran dan iktibar dalam beberapa perkara yang besar-besar yang Allah syariatkan, saya syorkan tuan-tuan baca sebuah buku yang ana terjemah, nama dia Mahasinul Islam ataupun Keindahan Islam. Dalam buku Keindahan Islam, kita nyatakan sebab-sebab kenapa solat, kenapa puasa, kenapa zakat, kenapa kahwin, kenapa dibenarkan perceraian, kenapa ada peperangan, kenapa undang-undang Islam sampai mereka bunuh orang, qisas. Kenapa haram beberapa perkara haram arak, haram judi, haram riba. Jadi dalam buku itu menarik. Tuan-tuan cari buku, nama dia Keindahan Islam. Kalau buku itu dah habis, kita harap pihak penerbit akan cetak balik, sebab comel kita ni. Menarik dia punya perbahasan. Alhamdulillah, tamatlah 5 pengajian, 5 faedah yang dapat kita kutip cara ringkasnya daripada ayat berapa ni, 21 dan 22 surah Al-Mu'min. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, ayat 23, kisah Nabi Musa alaihi salam.